Para penonton, kembali ke pentas bicara dan kita sedang membicarakan tentang bahaya Syiah. Baik, Ustaz Aizam, Al-Qulaini menyebut bahawa Islam terbina di atas 5 perkara. Dan asasnya yang paling utama disebut sebagai al-imamah ataupun wilayah. Tiba-tiba ada satu rukun Islam yang baru yang dicipta oleh mereka. Apakah itu yang dimaksudkan tentang soal imamah atau wilayah itu? Silakan. Ya. Ini sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qulaini daripada Abu Ja'far. Abu Ja'far ini orang Syiah, dia nisbah kepada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini seorang salah seorang imam ahli sunnah yang berketurunan Rasulullah SAW, tidak ada kena-mengena dengan Syiah. Ini salah satu contoh dia dustakan nama Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Dia kata dalam hadis itu, bunyal Islamu ala khamsin, as-salati was-sawmi waz-zakati wal-haji wal-wilayati. Islam itu dia kata terbina atas 5 perkara, solat, puasa, zakat, haji. Syahadah pun dah hilang dah. Kan? Kemudian dia kata yang akhir sekali wilayah dan juga keimaman, wilayah ataupun kekhalifahan. Dan dia kata fa akhadhan nas bi arba' wa dia kata falam yunada bi syai'in kama nudiya bil wilayah, dan tidak diseru kepada yang lain sebagaimana diseru kepada wilayah. Lalu yang paling utama. Ya, yang paling utama. Lalu manusia yang ahli sunnah ambil 4 perkara, kemudian tinggal 1. Makna dia nak kata bahawa Islam ini rukun yang paling utama adalah keimaman Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan yang 11 orang. Dia ada 13 tadilah. Dia Sayyidina Ali, sebab bagi orang Syiah ni Ahlul Bait itu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah isterinya, Hasan, Husain, kemudian 9 orang daripada keturunan Sayyidina Husain. Sampailah kepada Imam Mahdi yang ke-12 itulah, yang tak keluar-keluar pun bagi orang Syiah. Jadi itu kata orang Syiah adalah akidah. Sebab apa? Dan ia adalah rukun. Sebab apa? Kerana kata orang Syiah itu dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Taala melantik Nabi dan Rasul. Mana dia nak kata bahawa Rasulullah bila dia wafat, Allah Taala melantik secara nas. Mana kata Allah Taala lepas Muhammad SAW, maka Ali. Allah lantik, bukannya manusia lantik. Kemudian seterusnya sampailah yang ke-12. Ahli sunnah wal jamaah kita kata itu bukan akidah. Itu politik. Itu soal politik yang mana Rasulullah SAW tinggalkan kepada ummah. Itu sebab Rasulullah ada tidak ruang ijtihad di situ. Rasulullah tidak tentukan siapa akan menjadi khalifah selepas kewafatan dia. Tetapi ada isyarat-isyarat isyarat-isyarat yang menunjukkan Rasulullah mentafdil ataupun mengutamakan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang melantik itu adalah kalangan sahabat, melantik Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, dan itu menjadi ijma' di kalangan umat Islam seluruhnya daripada satu generasi ke satu generasi. Tapi bukan lantikan daripada Allah. Tapi orang Syiah dia kata tak, dia kata yang lantik itu adalah Allah. Perkara yang bukan akidah dijadikan akidah, seperti disebut oleh Dr. Kamil tadi. Soal politik dijadikan sebagai akidah. Di sini punca kita lihat perbezaan antara kita dengan Syiah ini sangat mendasar. Sebab mereka jadikan itu sebagai rukun. Bila mereka menjadikan rukun, itu soal Islam ataupun tidak. Makna kalau orang terima rukun itu, maka Islam. Kalau tak terima, apa cerita? Adakah kita masih Islam ataupun tidak? Di sinilah taqiyah mereka memainkan peranan. Satu segi dia kata kita ni Islam. Bila kita tanya macam mana kami tolak imamah, dia kata kamu kafir, tetapi kafir juz'i. Dia kata kafir separuh. Sebab apa? Sebab kamu tolak yang tu, maka kafir dalam bab tu. Jadi Syiah dia ada jenis murtad separuh-separuh. Kita bila dia tolak satu rukun saja daripada rukun Islam, out semua sekali. Itu ahli sunnah wal jamaah. Itu beza kita yang sangat jelas dengan pihak Syiah. Baik, satu lagi yang menarik adalah soal perkahwinan mut'ah. Apa benda tu perkahwinan mut'ah? Adakah itu satu kewajipan bagi puak Syiah? Kahwin mut'ah ni seperti kita tahu, pada awal-awal Islam memang ada kahwin mut'ah untuk keperluan umat Islam ketika itu pergi berperang jauh, meninggalkan rumah, kemudian ada kahwin mut'ah. Kemudian secara nas ada hadis yang telah membatal atau memansuhkan kahwin mut'ah ini. Kahwin mut'ah ini dengan bahasa mudah tersebut kahwin kontrak. 3 bulan ke, 6 bulan ke, setahun, 2 tahun dan sebagainya. Sedangkan perkara inilah mungkin dalam konteks Malaysia umpamanya satu perkara yang boleh menarik orang kepada perkahwinan mut'ah, kerana dia adalah menyeronokkan. Cuma ada mereka mengatakan yang tidak Syiah pun ada soal pelacuran. Ini dia kata boleh bendung daripada pelacuran, kahwin mut'ah. Tapi yang kita sebut pelacuran itu adalah benda yang haram, tetapi yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar hukum hakam Islam. Tetapi apabila kahwin mut'ah ini dilaksanakan, menurut saya
faham, katanya imam-imam mereka sendiri pun tidak melakukan kahwin muta'ah ini. Dikatakan setakat maklumat yang saya ada, kahwin muta'ah ini dilakukan oleh orang-orang bawahan, tidak kepada imam-imam. Kalau imam dia buat apa? Mana imam-imam mereka tu mereka anggap lebih, sebab mereka percaya imam-imam mereka adalah maksum. Jadi muta'ah ini bukan menjadi satu amalan yang orang kata wajib, dan juga bukan satu amalan yang mulia. Cuma dia boleh dilakukan oleh orang-orang yang menganut fahaman Syiah ini. Itu setakat maklumat yang saya ada. Dan Ustaz Aizam ada nak tambah soal kahwin muta'ah? Ya. Betul apa yang doktor sebut tadi tu, tapi sebenarnya muta'ah ini dia satu yang mulia sebenarnya bagi orang Syiah. Kalau kita lihat banyak riwayat-riwayat di kalangan orang Syiah yang menyebut tentang fadilat mereka. Antaranya disebut dalam Risalatul Muta'ah dikarang oleh Al-Mufid. Al-Mufid ini adalah merupakan salah seorang imam besar Syiah dalam hadis-hadis mereka yang mengumpul hadis-hadis sahih tentang soal muta'ah. Salah satu hadis itu dia kata, kita sebutkan hadis, dia kata ma min rajulin tamatta' thumma ghtasal illa khalaqallahu min kulli qatratin taqtur 70 malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dia kata tidak ada seorang pun lelaki yang bermut'ah dan seorang wanita kemudian dia mandi wajib kecuali Allah Taala akan ciptakan 70 malaikat untuk setiap titisan air mandi tadi, yang mana malaikat ni tadi akan mengampunkan dosa dia sampai hari kiamat. Jadi dia sebenarnya satu amalan yang diamalkan oleh mereka, sama ada peringkat imam atau peringkat bawah, cuma mungkin yang imam yang Ustaz kami sebut yang lain. Tapi mereka memang sebenarnya mereka amalkan, cuma kita tengok cara pengamalan berbeza. Sebab di peringkat yang jadi mulah-mulah ni kadang-kadang dia dapat tawaran. Dia dapat tawaran daripada anak-anak murid. Sebab apa? Sebab nak dapatkan zuriat yang baik. Mula-mula ni adalah menurut pada imamnya. Imam itu akan diberikan tawaran free, dapat anak-anak. Jadi ini yang berlaku di kalangan mereka. Dan seperti yang disebut tadi bahawa dia adalah perkahwinan kontrak, tidak perlu wali, tidak perlu saksi, dan perkahwinan itu dirahsiakan. Mana kalau orang buat muta'ah di kalangan ni remaja kita di Malaysia yang sedang berlaku sekarang ni, yang terpengaruh dengan Syiah, mereka berkahwin muta'ah tanpa diketahui oleh ibu bapa, tanpa diketahui oleh rakan taulan, secara diam-diam. Kita ingat dia tak ada ikatan, rupa dia sudah ada ikatan secara diam-diam. Sebab prinsip muta'ah ini dibuat secara sirri, dibuat secara rahsia-rahsia. Jadi ini yang kita bimbangkan, dan perkara ini kita lihat memang menjadi satu tarikan khususnya pada anak-anak muda kita, kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan benarkah kalau saya dapat tahu bahawa dalam soal nikah muta'ah ini, kalau anak imamnya tak boleh pula, anak perempuan imam itu yang awam tu boleh? Itu menunjukkan mereka mempermainkan agama mereka. Sebab mereka tahu bahawa muta'ah itu satu yang jijik. Apa beza muta'ah dengan zina? Cuma muta'ah ada akad. Contohnya seorang perempuan bila dia bersetuju dengan seorang wanita, dia akan kata aku nikahkan diri aku dengan kamu untuk tempoh 3 jam dengan upahnya RM30. Apa beza dengan orang yang pergi ke rumah pelacuran? Sama saja, cuma dia ada akad. Jadi tidak ada beza, sebab yang ditentukan adalah tempoh dan juga upahnya berapa ringgit. Jadi ini yang kita bimbangkan. Begitu juga doktor, soal upacara mencederakan badan. Puan imam ini dia tak buat pun. Yang awam je yang buat. Beginikah doktor? Yalah, setakat yang kita tengok dalam realiti yang berlaku, biasanya pemimpin-pemimpin tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh kita sebut bodoh. Jadi biasanya rakyat atau pengikut yang taksub ini akan melakukan apa saja yang pada faham mereka itu adalah tuntutan dalam kepahaman mereka atau agama mereka. Tetapi orang-orang yang cerdik pandai, yang mempunyai kedudukan, tidak akan melakukan kerja-kerja yang seumpama itu. Dan ada beberapa pembacaan saya doktor, di antara modus operandi puak Syiah ini untuk menerap masuk, termasuk dalam negara kita, adalah melalui parti politik, melalui sistem pendidikan, terutama di universiti-universiti. Adakah ini yang sedang berlaku dalam negara kita? Saya pun mendapat maklumat di kolej-kolej di universiti kita, mereka ini agak lebih agresif. Orang Melayu pula banyak sifat tawaduk dan merendah diri. Kadang-kadang mereka mereka boleh bukan merampas tapi mengambil alih surau-surau dalam kolej dan sebagainya. Sebab orang Melayu ni kalau dengan orang asing, terutama orang luar Arab, Iran dan sebagainya, kira Islamik, mereka kira mereka tu lebih. Jadi mereka dengan rela hati boleh beri kepada orang lain. Ini satu perkara yang
cukup membahayakan. Malah kalau kita dengar maklumat-maklumat, banyak universiti-universiti kita yang terlibat dengan kegiatan Syiah ini, dan mereka mempunyai cara-cara dan kaedah-kaedah mereka sendiri, tidak saja dalam kita kata kepahaman saja, tapi mungkin kalau kita tak halang, dia boleh membawa kepada amalan-amalan. Yang saya bimbang sekali iaitulah mudahnya bila mengikut Syiah ini untuk kita bersemayang. Misalnya amalan bersemayang jamak Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Walaupun kita kata dalam subuh pun jamak, mazhab kita ada boleh jamak, tapi itu sekali-sekala dan bila ada keperluan. Tetapi yang diamalkan oleh Syiah Jadian ini iaitulah pada setiap hari, pada setiap waktu mereka hanya cukup dengan jamak semayang. Dan bagi mereka juga kaedah jamak itu cukup mudah. Sebab katakanlah seorang yang belajar, menuntut, ada kuliah, ada kuliah itu sudah cukup untuk membolehkan mereka jamak. Atau kata dia seorang mekanik, cukup untuk dia jamak semayang. Jadi terlampau banyak kemudahan ini akan menyebabkan orang menganut fahaman ini. Sebab salah satu daripada sebab orang menganut fahaman macam ni sebab banyak kemudahan tadi. Kemudahan kahwin mut'ah, kemudahan jamak semayang, kemudian ada kemudahan-kemudahan lain lagi. Baik, dalam soal pendidikan Ustaz Aizam, sadly to say, unfortunately dalam negara kita, kita juga menganuti beberapa ilmu-ilmu yang diriwayatkan oleh Syiah. Antaranya apabila kita semua faham Sayyidatina Khadijah contohnya berkahwin dengan Nabi ketika usianya 40 tahun. Dan ini adalah riwayat Syiah. Apa lagi yang saya ketemui, Sayyidina Ali mengganti tempat Nabi di tempat tidurnya sewaktu hijrah. Ini juga adalah riwayat Syiah. Adakah benar apa yang saya sebutkan ini Ustaz Aizam? Dan bagaimana lagi modus operandi mereka dalam negara kita? Dan adakah benar ahli mereka sudah mencapai 20,000 dan ada riwayat dalam negara kita 300,000 ahlinya? Jakim, bagaimana? Memanglah itu sebenarnya itulah yang menjadi tanggungjawab pada ahli-ahli akademik kita lah, dalam masalah kita nak menyaring balik riwayat-riwayat yang banyak yang sedang tersebar dalam masyarakat kita pada hari ini. Memang ada yang berbau Syiah, dan itu saya ingat tanggungjawab mereka yang pakar khususnya dalam bidang sejarah, dan yang kedua dalam bidang hadis. Sebab kadang-kadang riwayat itu kita nampak bentuknya macam hadis, tetapi ada masalah pada perawi dan sebagainya. Tentang dakwaan puak-puak Syiah mengatakan dia ada 20,000 orang. Sebenarnya itu adalah merupakan bentuk propaganda. Bukan sahaja ajaran Syiah, kalau kita lihat semua ajaran-ajaran sesat yang ada, sebab kumpulan ini kumpulan kecil. Ajaran sesat seperti yang disebut oleh Dr. Kamil tadi, dia adalah pecahan daripada Islam yang majoriti, yang mainstream. Jadi mereka juga nak mendabik dada mengatakan kami juga ada ahli yang ramai. Sama juga dengan Syiah di Malaysia, kadang-kadang 20,000, kadang-kadang dia hantar memo kepada Yang Pertuan Agong, dia kata dia ada 200,000. Tapi yang kita tahu mereka ini tak sampai 10,000 pun, bahkan ribuan sikit saja sebenarnya bilangan dia. Tapi kita percaya bahawa mereka bergerak. Mereka dengan bergerak aktif. Dengan aktif di peringkat bawahan untuk mencari pengaruh di kalangan masyarakat yang mungkin orang kata kurang di sudut pengajaran agama tentang ahli sunnah, yang tak ambil kisah tentang akidah apa yang dianuti. Jadi ini peluang Syiah untuk mereka memasukkan jarum mereka, dan mereka nak mendapatkan tempat menjadi satu mazhab yang sama rata dengan ahli sunnah. Mana dia kata kalau kamu hari ini adalah mazhab sunni, ataupun disebut kita di sini Syafi'i, jadi dia kata kami mazhab Ja'fari. Tengok dia gunakan term mazhab, kemudian dia sebut Ja'fari. Ja'fari ini dia nak rujuk kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Dan betul tak kalau saya dengar ada pendapat mengatakan bahawa puak Syiah yang mazhab Ja'fariyah inilah yang paling dekat dengan ahli sunnah? Ini dusta. Kerana Ja'fariyah itulah Imamiyah Isna Asyariyah yang kita bicara ni daripada mula tadi. Imamiyah Isna Asyariyah disebut Syiah Imam 12. Nama lain bagi Syiah Imam 12 ini yang lebih lenient dengan ahli sunnah ialah Ja'fariyah. Sebenarnya Ja'fariyah itu sendiri adalah Imam 12. Imam 12 itu sendiri adalah Rafidah. Mereka inilah Rafidah. Cuma bila dia gunakan nama Ja'fariyah lebih dekat dengan kita.
Ahli sunnah. Sebab kita nisbah kepada Muhammad ibn Idris Syafi'i, dia kata kami nisbah kepada Ja'far As-Sadiq. Sebab ahli sunnah pun tak tolak Ja'far As-Sadiq. Kerana Ja'far As-Sadiq adalah merupakan imam besar dalam sejarah Islam. Dia salah seorang daripada imam yang berketurunan Rasulullah SAW, dan dia juga ahli sunnah, tapi mereka menggunakan nama itu. Kononnya mereka bermazhab Ja'fari. Jadi Ja'fariyah itu tak lain adalah golongan Imamiyah Ithna Asyariyah yang juga merupakan Rafidah yang menolak para sahabat. Saya yakin dan percaya penonton yang sedang menonton tertanya-tanya, apakah yang dilakukan oleh kerajaan khususnya JAKIM di dalam menangani gejala yang saya kira walaupun ia masih lagi dalam lingkungan ribuan, tapi itu sudah cukup banyak dalam konteks persoalan akidah. Bagaimana doktor? Saya rasa JAKIM ada bahagian akidah dia, dan di situ dijemput pakar-pakar daripada universiti untuk bersama-sama membincang dan mencari solusi. Dan akhir sekali JAKIM kita tahu dia adalah peringkat pusat, dan idea-idea ini akan dibawa ke negeri-negeri, dan majlis-majlis fatwa negeri-negeri akan membincangkan sekali lagi, dan mereka akan menggazet fatwa-fatwa yang mereka lakukan. Dan seperti kita tahu bahawa isu Syiah ini sudah lama pihak JAKIM telah mengeluarkan fatwa yang memasukkan ajaran Syiah ini sebagai salah satu daripada ajaran sesat. Dan saya ingat boleh dikatakan semua negeri-negeri juga telah memfatwakan ajaran Syiah ini sebagai sesat. Jadi ini satu daripada usaha yang dibuat oleh JAKIM dan juga pihak negeri. Tapi mungkin dengan perkembangan yang ada sekarang ini, kita perlu lebih menambahkan lagi usaha, bukan saja oleh pihak JAKIM dan pihak berkuasa negeri-negeri agama, tapi juga mana-mana pihak yang merasa bertanggungjawab untuk menyekat kemarahan ini yang kita tahu akhirnya seperti kita sebutkan tadi akan memporak-porandakan masyarakat dan boleh meruntuhkan negara seperti telah berlaku kepada negara-negara lain di luar sana hasil daripada pertembangan idea antara Ahli Sunnah dan Syiah ini. Baik, dan akhirnya Ustaz Aizam, saya pohon Ustaz Aizam menyatakan kepada para penonton bagaimana khususnya orang kampung, masyarakat awam, apakah petanda-petanda ataupun cara kita nak mengenali orang itu Syiah, sebab hampir sukar dan hampir mustahil, apatah lagi mereka nak mengaku dengan persoalan taqiyah mereka ini, Ustaz Aizam. Syiah pada hari ini sudah sepertinya tidak bertaqiyah lagi. Apabila mereka kita berbangga lihat dengan arus hak asasi yang semakin besar, jadi mereka masuk sekali. Maka di situ kita boleh lihat kalau ada sesiapa yang caranya adalah menyalahi cara yang dibuat oleh majoriti umat Islam. Seumpama solatnya ataupun cara berpuasanya. Contoh dalam bulan Ramadan, kita berbuka ketika orang azan, dia tunggu setengah jam dan dia lewatkan bersahur 15 minit begitu contoh. Ataupun dia tidak bertarawih, tapi bukan kata semualah, sebab Syiah tidak ada tarawih, kerana tarawih katanya sunnah Umar, bukan sunnah Nabi. Jadi kalau ada tanda-tanda yang mereka ini menyalahi majoriti orang Islam, maka ada kemungkinan mereka itu adalah ajaran yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, wa imma Syiah dan sebagainya. Jadi kalau nak cerita ciri-ciri Syiah ni memang agak detail, kena satu episod lagi bicara insya-Allah. Dan doktor, akhir sekali pesanan pada para penonton agar menganggap isu Syiah bukan soal mazhab semata-mata. Silakan. Seperti kita tahu, kita tidak boleh tersilap pandang di mana isu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki ini adalah berkait dengan amalan furu' dalam syariah. Di mana dalam amalan furu' ini kita boleh berbeza pendapat, dan mungkin kita kata amalan kunut pun dilakukan. Ada orang kata pergi ke Mekah kita tak kunut. Itu amalan mazhab ini satu amalan yang mungkin kedua-duanya betul, sebab ada hujah dan alasan masing-masing. Tetapi dalam isu-isu akidah, isu-isu yang berkait dengan firak ini, maka kita berpegang kepada satu ayat Quran yang menyebut yang hak itu satu saja. Dan yang lain daripada yang hak itu adalah batil. Famaza ba'dal haq illa dhalal. Selain daripada yang hak itu, maka ialah batil, palsu. Jadi kita harus betul-betul membezakan di antara mazhab dalam perkara-perkara furu' dengan isu kumpulan-kumpulan ajaran sesat
yang sebenarnya meruntuhkan akidah dan pegangan yang kita pegang selama ini seperti yang telah dibina oleh ahli sunnah wal jamaah. Saya, baik. Dr. Kamil dan juga Ustaz Aizam, jazakallah khairan jazak. Terima kasih kerana sudi berkongsi di pentas bicara. Dan para penonton yang saya hormati sekalian, ayo, sama ada susah atau senang, aman atau darurat, miskin atau kaya, kita pertahankan akidah kita sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah dengan teguh kepada tali Allah, jangan kita berpecah belah. Ayo para penonton, kita nyahkan Syiah dari bumi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.